Khabar semua, hari ni kita berada dalam satu kenderaan yang agak unik juga, iaitu Hyundai Staria. Jadi bila pertama kali gambar dia keluar, kita ingatkan ini semata-mata kenderaan konsep lah, tapi nampaknya dah keluar sebagai production vehicle. Basically ini kiranya meneruskan lagi usaha-usaha Starex lah dalam segmen pengangkutan keluarga atau pengangkutan korporat. Jadi untuk mereka-mereka yang nak kenderaan besar untuk pengangkutan keluarga atau pengangkutan korporat, ini adalah the replacement untuk Starex lah. Jadi untuk di Malaysia ni hanya datang dengan satu saja spesifikasi. Dari segi technical specification lah, engine 1.2 liter turbo diesel dengan kuasa lebih kurang 170 kuasa kuda dan 430 Newton macam itulah. So the power and torque rating tu untuk reasonable performance, nak kata laju sangat pun tidak, but should be a relaxed highway cruiser. Top speed lah 185, which is the Starex tu kalau kata kita on the highway, it will happily cruise 160, 170 day in day out all day long. But this one kita tak tahu lah macam mana dia punya behaviour on the highway. Tapi memang untuk highway cruising, Staria ni jangka sama lah, at least sama ataupun better than the Starex lah. Dan kelebihan pula yang ni ialah yang datang dengan adaptive cruise control sampai level 2 lah, maksudnya sampai stop start function. So itu senang untuk kita memandu jarak jauh. Dan macam-macam ciri pasif lah, maksudnya auto emergency braking, lane keeping assist, lane tracking, juga ada blind spot monitor, blind spot avoidance. Kalau kata kita signal tapi tak tengok cermin dan tak perasan ada kereta ke motor kat blind spot kita nak tarik, dia akan brake kita punya salah satu tayar depan kita lah. Kalau maksudnya kalau kita nak ke kanan, dia akan brake tayar kiri. Kalau kita nak tukar ke lorong kiri, dia akan brake ke lorong kanan untuk tarik kereta kita sikit supaya dia tak pergi ke lorong tersebut lah. Itu ciri keselamatan yang saya rasa sangat bagus, terutamanya untuk kereta besar macam ni. Beg udara ada 6. Dan kelebihan kereta ni sebenarnya ialah pada dalam kabin dia lah. Kalau kita tengok kat belakang tu ada 2 barisan kursi, tu abang Nizam kita. Dan barisan kedua ni memang executive punya style seats, di mana you dapat macam aircraft punya first class style seats lah. So sekali dulu lah boleh sandar, dia ada single button operation, boleh sandar dan baringkan kursi. Dan saya rasa itu ciri yang bagus untuk mereka yang nak kenderaan mewah lah untuk dipandu. Dan juga satu lagi, dia ada ventilated seat sampai second row lah. So ventilated seat tu kat Malaysia ni tengah panas ni memang sedap lah. Dan ruang belakang memang banyak, pasal based on the Starex tu belakang ada 3 barisan kursi so dia dah buang satu barisan kursi. So kedua-dua barisan kat belakang memang lapang lah dia punya kedudukan dia. So yang menariknya yang ini memang kali ni Hyundai, dulu kalau tengok Starex tak banyak pilihan warna, kali ni macam-macam pilihan warna. Dan yang lebih menarik lagi, dia ada pilihan kemasan, dia panggil bronze tinted lah untuk dia punya chrome. Dan bronze tinted tu memang satu kemasan yang macam steampunk sikit lah. Kalau kita tengok jam-jam steampunk tu banyak kalau macam bronze tinted chrome kan. So you boleh dapat option itu untuk kereta ni. Dan juga ia datang dengan tak silap saya 4 ke 5 interior punya combo. So you boleh customize kereta ni to a very high degree. Cuma bila you pilih customization yang mungkin not on the standard list, mungkin dia kena tunggu lama sikit lah. But lama pun katanya 3 hingga 6 bulan, which is a very reasonable amount of time to wait for a highly customized vehicle. Okay, satu lagi ciri kalau kita tengok, dia ada sunroof 2 2 belakang. Yang ini boleh tilt and slide. Yang belakang tu fixed position lah, cuma dia ada curtain tu lah ataupun penutup kain tu yang boleh buka dan tutup. Bila kita tengok sunroof belakang ni besar, dia saya rasa mahu ada dekat 2,5 kali ganda daripada sunroof depan. So memang dia bukan untuk buka lah, dia more like moonroof punya style lah kalau memang kita boleh buka tu kan. So what it does is menjadikan kabin belakang tu rasa sangat-sangat lapang lah. Dan Ralik tengok awan lah. Kalau tidur tu bagi baring kan, mesti ralik lah tengok awan lah. Tengok awan. Tapi tak tahu lah mereka kena pasang tinting lebih ke apa, tak tahu. Takut lagi masak pula kan dalam ni. Tapi nampaknya tingkat-tingkat semua dah ada tinting dah. Mungkin tak cukup redup lah, boleh tambah lagi lah. Sekarang dah bagi tinted sampai maksimum kan. So boleh pilih buat mana pun. Dan satu lagi kita tengok kemasan belakang ni. Menariknya kat pintu-pintu semua suite.
dekat pintu dah warna macam-macam warna boleh pilih. Yang ni warna kelabu. Suede tu memang cantik, tapi kalau ada anak kecil dia jadi tersayau sikit lah kan. Cik jangan pegang Milo tang tu cik. Pak tumpah mampu aku nak cuci kan. Tapi kursi pun tengok macam-macam warna. Yang ni nampak warna macam perang lah kan orang kata. Dan kat sini ada boss punya button, nak tolak dia pergi ke depan sikit untuk orang belakang masuk lebih senang. Dan tengok dia punya dashboard layout. Sekarang ni sebenarnya lagi murah nak bubuh digital screen macam tu, and that's what we're getting, a full digital screen. Dan yang menariknya, yang dual dial tu dia nanti berfungsi sebagai blind spot monitor. Kalau kita signal, dia akan tunjuk pandangan dekat kiri ataupun kanan. Nampak tu, nampak dah dia tukang tu. Tukang belah sana pula, nampak tak gini signal kiri pula, tukang pula sini pula. Tu dia. Dia duk kenyik-kenyik mata. Dia kenyik-kenyik mata orang kita. So senang sikit lah. Dan kat sini kat tengah ni kita tengok. Sayang lah kat Malaysia ni untuk Hyundai dia memang tak boleh bagi skrin besar. Sebab yang skrin besar tu dia tie in dengan navigation dan juga SOS service. Dengan kat Malaysia memang kita tak ada provide SOS service. Yang map tu boleh lagi nak usah, tapi SOS service tak ada. So kita memang tak boleh dapat skrin besar. Tak tahu lah sekali ni sebab tu juga lagi apa. Tapi untuk Santa Fe dulu, itulah yang dikatakan sebabnya. Lagi tengok tu dia punya tingkap tu kan besar. Nick punya tangan dia boleh letak boleh sandar kat tepi ni. Rasa rendah lah. Kalau tengok sebelah sini akan nampak lah dia sangat rendah. Dan ni semua suite lah. Dan banyak tempat simpan barang, letak barang rata-rata. Dan speaker dia tak murah lah. Dia pakai Bose punya sound system. So 12 speaker. Dan storage merata-rata storage. Ni storage sini. Sini atas 1, 2, 3, 4 tingkat. Sini ada kondo 4 tingkat. Lepas tu kat atas ni ada lagi satu tempat simpan. Kat bawah ni ada tempat wireless charging, 12 volt, USB-A, storage. Center console tengah ni sangat-sangat besar. Sini ada mula-mula dia ada stop. Kalau ibu tarik ni dia akan ada first indent dia untuk cup holder, second indent untuk storage. Jadi dalam ni tengok storage ni dalam dan besar. Dan juga kalau tengok belah sana tu dia dah boleh masuk ke dalam lagi lah. So memang banyak tempat simpan barang. Kat atas ni boleh lah nak semua letak file ke apa ke. Dia boleh berkumpul lah atas ni. Laptop boleh letak. So macam-macam gadget lah boleh letak kat tengah-tengah ni nak pergi semak kereta. Saya rasa kan Hyundai patutnya offer ni saya sebagai satu option. Kan beli tukang ni, beli letak unit like fridge unit kat sini. That would be something nice for executive transport, saya rasa lah. Kalau kita tengok kursi paling besar ialah kursi barisan kedua lah. Kursi barisan kedua ni adalah kursi yang paling besar sekali. Dan dia punya headrest pun canggih semacam lah. Dia ada macam side bolster untuk kepala. So kalau kita baring dia tak bergerak-gerak banyak sangat lah. Dan of course dia ada built-in seat belt onto the seat back lah. So ini seat belt on the seat back ni menandakan kursi ni memang structurally strong to carry the load lah bila kata accident apa. This is a very strong seat design. Dan datang dengan armrest kiri dan kanan. So dengan armrest kiri dan kanan ni bolehkan kita duduk dengan lebih selesa lah. Kursi belakang ni dia ada kombinasi kawalan elektrik dan manual. Untuk sliding depan belakang di sini manual. Dan dia ada sliding luar masuk dalam. Kalau kita nak ke dalam sikit, nak rapat-rapat lavi-davi boleh. Kalau kita nak duduk jauh sikit pun boleh. Nampak? So nak lavi-davi tolak pergi masuk dapat rapat sikit, keluar sikit lah. So itu dia punya perbezaan dia. Dan ada isofix mount untuk barisan kedua. Barisan ketiga tak ada isofix mount lah. Dan isofix mount dia agak mudah nak nampak. Tapi dia dekat bawah sikit. So saya tak tahu macam mana. Selalunya dia kena tinggi sikit lah supaya lebih senang nak pasang ni. Dia nampak senang tapi boleh nampak dengan jelas. Tapi dia ada terbenam sikit di situ. Dan kita tengok dia punya power seat punya controller pula. Ini ialah untuk heating, untuk fan, ni untuk baring, ni untuk naik balik lah. So bila ditekan single function baring ni, dia akan baringkan terus. Kita tengok dia boleh baring 120 darjah. Dan dia tilt the seat up So the seat is tilted up. Dan kemudian kita boleh tolak pula yang ini, butang kat depan ni, untuk bagi kita punya leg rest naik. So ini menghasilkan satu kedudukan yang cukup-cukup selesa. Nampak? So dan kita boleh
Kalau ni nak bagi dia naik balik, dia akan automatic lah. Bila you naik bagi tegak, dia akan simpan balik. Ataupun you tekan satu butang saja, satu single button to reset balik ke the original position. Kawalan aircon ada dekat tepi tu. Dan pelik kalau kita tengok Starex dulu, dia punya kawalan aircon dekat tengah. Jadi mudah untuk semua orang kawal. Tapi kali ni dia dekat tepi. Kenapa? Sebab di Korea dia orang ada version yang bumbung tinggi, di mana kat sini ada screen besar tau, macam TV screen lah. Tapi dekat Malaysia tak ada. So dia ubah position untuk aircon switch tu kat sebelah kanan sana, supaya nanti untuk version bumbung tinggi tu dia dah boleh guna kat sini. Dan kat sini kita tengok cup holder, USB, dan lagi satu glove compartment. Dia panggil glove compartment dan glove box kat bawah ni. So besar, semuanya besar. Ni ada tempat gantung dan phone, net, tempat barang lah, file. Kita tengok seat semua boleh slide lah. Barisan ketiga juga seat boleh slide dan boleh sandarkan, boleh baringkan. Ni untuk ruang barang lah. Dan sebelum kita masuk tu tengok boot, kita tengok dia punya reka bentuk. Sekarang ni Hyundai suka pakai dia panggil parametric pixel lah. So reka bentuk ni diperkenalkan dengan iNEX 5. So dia nampak macam 8-bit pixel. So quite cool. Cuma yang ini dia atas ni ialah decorative purposes ataupun aesthetic purposes, yang bawah ni je functional. Dan dia ada automatic door, dia panggil easy access door ni. Dia ada kunci, berdiri kat belakang 3 saat dia akan buka lah. Bila dia duduk dalam keadaan paling belakang ni, dia punya tempat barang dia taklah banyak sangat. Tapi bila you tolak kursi belakang ni ke depan, habis maksimum dapat 400 lebih liter jugalah. Yang ni saya tak pasti dah habis ke depan ke tidak, tapi 470 liter. Tapi bila you turun kan lagi macam-macam lah. Dia punya size dia sangat-sangat besar. Ada ruang laluan tengah, so kalau nak bergerak daripada barisan 2 ke barisan 3 ke senang lah. Dan ada curtain lah untuk setiap barisan. So kalau kita tengok dalam ni sekarang, kabin ni rasa redup lah sebab ada curtain. Curtain ni manual lah tapi. So tingkap belakang barisan ketiga ni dia bergerak keluar sikit, dia ada ensil kat situ, dia boleh terbuka sikit macam tu. Dan untuk barisan kedua dia sliding window, dia masuk ke dalam. Okay, ni barisan tempat duduk ketiga. Kita tengok tempat duduk ketiga, barisan ketiga ni dia punya ruang tu cukup selesa, walaupun kursi depan ni dah tolak agak dekat ke belakang juga. Dan kita tengok ini ialah dia punya lampu suasana. Dan kat sini ada satu USB punya outlet, dan ini salah satu daripada dia punya 12 speaker tu lah. Dan kita tengok ini tirai dia tadi, saya tunjukkan. Ini tingkap belakang ni lah, dia buka sikit lah macam ni. Dia buka small angle. Kalau kata setengah orang dia tak nak udara segar lah daripada luar. Dan kita tengok ni, saya duduk kat sini, masih lagi ada ruang kaki yang banyak. Walaupun saya rasa cashier dekat depan dah habis selesa dah lah tu kan, nak boleh berunjuk dah pun, masih lagi saya ada ruang kat belakang ni. So really no complaints lah. Dan ni saya kata tadi, perspektif daripada belakang, bila kita duduk nampak langit, memang ianya at least something interesting to look at lah. Kalau budak-budak nanti tak semak lah, dia nampak awan kan, budak-budak suka tengok awan. So kalau especially kalau kita lalu dekat bandar, nampak bangunan-bangunan tinggi kat atas ni, so it's all very very nice. Since barisan kedua ada Isofix mount, so dia punya top tether mount ialah kat bawah ni lah. So you can tarik dia punya strap tu all the way sampai ke bawah ni untuk pasang kursi kanak-kanak ataupun kursi bayi dengan lebih selamat lagi lah, yang sempurna. Kena pasang top tether jadi top tether dia ada kat bawah ni lah. Jadi Staria baru ni sebenarnya bukan pengganti Starex lah. Dia sebenarnya pencabar kepada Alphard dan Vellfire. Dan dari segi reka bentuk, saya rasa yang ni memang menang lah kalau banding dengan Alphard dan Vellfire. Dari segi spesifikasi, mungkin ada yang lebih suka reka bentuk Alphard punya interior ke ataupun exterior ke. Tapi yang ni memang menawarkan reka bentuk yang ultra modern. Dan juga dalam kabin yang lapang lah, hanya menggunakan 3 barisan kerusi dalam seluruh kereta. Pada asal Starex boleh menggunakan 4 barisan kerusi. Dari segi spesifikasi kabin, saya rasa tak ada apa yang berkurangan, kerana dapat ventilated seats, power seat sampai second row, dan juga heated seats, dan ada reclining
dan ruang kabin sangat lapang walaupun barisan kedua baring, orang barisan ketiga masih lagi cukup selesa. Selain daripada tu, harga adalah 358,888 tu ialah harga yang memang direka bentuk ataupun dipilih untuk fight dengan Starex dengan Alphard ataupun Velfire lah. Sama ada kereta ni boleh popular ataupun tidak sebenarnya terpulang kepada mindset pembeli-pembeli lah. Kalau pembeli-pembeli memang nak sangat bentuk Alphard dan Velfire tu dan memang sukalah. Tapi kalau mereka mahu sesuatu yang striking, yang sangat futuristik, dan saya rasa Starion mempunyai peluang yang sangat baik di pasaran Malaysia. Sampai situ saja video kita hari ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Macam biasa, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Ibrahim. Kita jumpa lagi insya-Allah.